Hai, Assalamualaikum murid-murid. Okey, hari ini kita akan masuk ke tajuk yang baru iaitu kelajuan. Okey, ini adalah topik baru. Dia lebih kepada pengiraan lah. Okey, lebih kepada matematik. Okey, apakah itu kelajuan? Okey, kelajuan ialah menunjukkan kepantasan sesuatu objek bergerak. Kelajuan ialah ukuran objek cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, sekarang ni teacher tunjukkan satu gambar. Okey, satu gambar di sini gunakan kereta. Okey, dalam pukul 6.40 pagi, okey, jarak pergi ke sekolah dalam 2 kilometer. Sama aja. Okey, contohnya yang bawa kereta ni, yang masuk dalam kereta ni Ali. Yang bawa basikal ni Abu. Okey, Ali dia pergi ke sekolah jam 6.40 pagi sampai ke sekolah dalam jam 7 pagi. Padahal sama sejak dia punya jarak. Okey, Abu ni pula 6.40 pagi dia bawa basikal. Sampai ke sekolah pula 7.40. Okey, itu adalah 7.40 ya kalau kamu tak nampak. 7.40. Jadi perbezaannya di sini, Ali dia sampai ke sekolah dalam tempoh 20 minit sahaja. Okey, tapi untuk Abu pula dia sampai ke sekolah dalam tempoh 1 jam. Okey. Di sini teacher tulis huraian, kereta mengambil masa yang pendek sahaja untuk sampai ke sekolah. Basikal mengambil masa yang lama untuk sampai ke sekolah. Jadi ini berkaitan dengan kelajuan. Okey, antara kereta dengan basikal mana lagi laju? Mestilah kereta lagi laju kan? Okey, itu sebabnya kereta mengambil masa yang pendek untuk sampai ke sekolah. Okey, ini adalah unit ukuran kelajuan. Okey, ada 3 jenis unit. Yang pertama ialah sentimeter per saat ataupun cm per s. S tu adalah saat lah. Contohnya seperti kita ukur kura-kura, siput. Ini ni menunjuk unit ni dia bersesuaian untuk objek yang bergerak perlahan. Okey, untuk meter per saat, m per s. Meter per saat. Kita boleh gunakan unit ni untuk larian ataupun tupai yang berjalan. Okey, seterusnya ialah kilometer per jam. km per j. J itu adalah jam. Ini ni bersesuaian untuk objek yang bergerak laju, iaitu seperti kereta lumba, kapal terbang ataupun kuda. Okey. Okey, ini teacher tulis panjang pula. Kamu boleh bacalah. Okey, tapi teacher bacakan untuk kamu. Ini adalah hubungan antara kelajuan, jarak dan masa. Okey. Objek yang bergerak laju bergerak lebih jauh dalam masa yang ditetapkan. Okey, semakin bertambah kelajuan sesuatu objek bergerak, semakin jauh jarak yang dilalui oleh objek itu dalam masa yang ditetapkan. Okey, sebagai contoh di sini. Okey, kamu bezakan kereta Ferrari dengan kereta Myvi. Okey, mana lagi laju? Ferrari ke Myvi? Mestilah Ferrari kan? Okey, bayangkan Ferrari itu dengan Myvi itu berlumba. Okey. Kalau contoh Ferrari itu, contohnya lah, Ferrari dengan Myvi berlumba. Mestilah Ferrari dulu yang menang kan? Jadi apabila Ferrari ni dia berjalan berjalan jauh, lagi jauh jarak yang dilalui. Okey, berbanding dengan Myvi ni lah. Maksudnya Ferrari tu semakin dia laju, semakin jauh dia sampai. Betul kan? Okey, seterusnya objek yang bergerak laju mengambil masa yang lebih singkat. Betul lah kan? Contohnya macam tadi basikal dengan kereta tu. Okey, kereta tu bergerak laju dan dia mengambil masa yang lebih singkat. Contohnya tadi, kereta mengambil masa 20 minit. Okey, tapi basikal pula mengambil masa 1 jam untuk sampai ke destinasi. Okey, semakin bertambah kelajuan objek bergerak, semakin singkat masa. Maksudnya semakin laju, semakin pendeklah masa untuk sampai. Okey, yang ini adalah formula yang kita akan gunakan. Kelajuan sama dengan jarak per masa. Okey, kamu kena ingat ya. K is equal to J per
M. Ini adalah formula yang digunakan untuk mencari kelajuan. Okey, daripada formula ni jugalah kita boleh cari jarak. Dalam formula ni jugalah kita boleh cari masa. Yang penting ada info-info tertentu. Okey, dalam tajuk ni teacher akan ajar kamu macam mana cara untuk mengira kelajuan kah, jarak kah, masa kah. Okey. Okey, di sini dia cakap semakin bertambah kelajuan objek bergerak, semakin jauh jarak yang dilalui. Okey. Semakin bertambah kelajuan objek bergerak, semakin singkat masa. Okey, sekarang ni kan teacher mau tunjukkan dengan kamu, kalau formula ni, okey, tadi formula ni adalah, okey, teacher tulis di sini. K sama dengan J per M. Okey. Kalau teacher tunjukkan dengan kamu, ini adalah salah satu rahsia lah, rahsia untuk matematik. Kalau contohnya ini dengan ini satu baris, okey. Kalau K, okey. Kalau K naik, contohnya K bertambah, J pun akan bertambah. Okey, itu adalah apa namanya ni? Orang bilang hack lah, hack ataupun kita main tipu di sini. Kalau K tinggi, J pun akan tinggi. Kalau kelajuan tinggi, jarak pun akan tinggi. Okey, tetapi kalau, okey, teacher padam. Tapi kalau kelajuan tinggi, masa akan turun. Dia memang begitu. Kalau sebelah sini tinggi, di sini akan turun. Tapi kalau di sini tinggi, jarak akan tinggi juga sekali. Sebab dia ni macam satu baris lah begitu. Macam satu baris. Kalau kelajuan ni kan dengan masa ni, masa kan di bawah. Jadi dia akan turun apabila kelajuan tinggi. Itu adalah salah satu hack lah. Okey, ataupun kita main cheat di situ. Okey, jadi itu sejak teacher punya penerangan untuk formula. Kita akan sambung kepada pengiraan pula. Okey? Okey, kita akan buat latihan sekarang. Okey. Sebuah kereta mengambil masa 3 jam untuk sampai ke destinasi sejauh 315 km. Berapakah kelajuan kereta itu? Okey, sekarang ni kita akan buat pengiraan dulu. Tapi sebelum tu, tulis dulu formula. Formula ialah K sama dengan J per M. Okey, kena ingat. K itu apa? K itu adalah kelajuan. J adalah jarak. M ialah masa. Okey, sebelum tu kita kena tulis dulu. Okey, sekarang ni dia minta kelajuan. Jadi, kita kena cari K. Okey, kita letak di tepi sini. K, tanda soal ya. Okey, J. J itu adalah jarak. Jarak adalah 315 km. Tulis km tu. Okey. M adalah masa. Masa adalah sebanyak 3 jam. Okey, 3 jam. Okey, jadi sekarang ni kita buat pengiraannya. Okey, selepas kita dapat sudah info ni, kita masukkan ke dalam formula. Okey, kita tulis balik. K sama dengan, sebab dia cari kelajuan kan? K, kita tulis itu K. Okey, jarak 315 bahagi, tulis sini km. Bahagi 3. Okey, jadi sekarang ni kamu kena bahagikan pula dia. Okey, kita bahagikan. 3, 3, 1, 5. Okey. Untuk 3, okey, kita potong sifir. Kita letak 3, letak 1 di sini. Okey, tiada jawapannya. Lepas tu, kita bawa pergi bawah. 15 dengan 15. Okey, dalam sifir 3, berapa 15? Okey, kira. 3, 6, 9, 12, 15. Okey, jadi sini kita tulis sini 15. Jatuhkan
pergi 15, tolak 15. Tiada remainingnya. Jadi jawapannya ialah kita potong 15. Okey, jadi jawapannya ialah 15 km mak kau per jam. Gitu. Okey, latihan yang seterusnya. Alright. Jadual di atas menunjukkan masa yang diambil oleh 4 orang pelari A, B, C dan D untuk berlari sejauh 100 meter dalam suatu perlumbaan lumba lari. Antara keempat-empat pelari tersebut, siapakah yang mempunyai kelajuan melebihi 10 meter per saat? Okey, kalau macam begini soalannya, kita kena kira satu-satu kelajuan bagi setiap pelari. Okey, yang penting kamu kena tulis dulu formula di atas sini. K sama dengan J per M. Okey. Alright. Di sini dia minta kelajuan. Dia mesti cari sini. Siapa yang mempunyai kelajuan melebihi 10 meter per saat? Okey, kita kena kira satu-satu. Okey. Masa sudah diberikan. Jarak pun sudah diberikan. Okey, jaraknya adalah, okey, kita tulis sini jarak adalah 100 meter. Okey, kita kira pula untuk A. Okey, kita kirakan untuk si A dulu. Okey. Okey, J per M kan? Okey, J. Jaraknya. Jarak adalah 100 meter. Okey, 100 meter. Bahagi dengan, okey, apa masa si A ni pula? Okey, 11.5. Okey, sama dengan, okey, itu nanti dulu. Kita buat lagi B di sini. Kita buat B. Okey, K. Dia mencari K kan? 100 sama sejak dia punya jarak untuk semua pelari. 100, okey, 11.2. Okey, sama dengan, okey, itu nanti dulu. Kita tulis dulu semua satu-satu. Untuk C pula. Okey, sama dengan 100 per, okey, 10.7. Okey. Untuk D pula, okey, 100 per 9.5. Okey. Okey, sekarang ni teacher sudah letakkan jawapan untuk setiap pengiraan di sini. Okey, berdasarkan jawapan di sini, okey, mana yang melebihi 10 meter per saat? Okey, jawapannya ialah pelari D yang ini. Okey, 10.5. Ini adalah melebihi 10 meter per saat. Okey, tapi lagi senang kalau kamu tak mau kira, kamu kena tengok dari masa yang diambil di sini. Okey, mana masa yang paling sedikit antara semua? Masa yang paling sedikit antara semua ialah pelari D. Kamu ingatkah hari tu teacher cakap di sini? Hari tu pula. Tadi teacher bagi tahu, kalau kelajuan tinggi, masanya adalah singkat. Ini adalah cara yang paling senang untuk kita dapatkan jawapan tanpa mengira. Sebab susah kan mengira, ada poin-poinnya kan. Tapi kamu kena ingat, kalau kelajuan tinggi, masanya adalah kurang. Okey, jadi kalau kamu dapat soalan begini, paling senang tanpa mengira, kamu kena tengok mana masa yang paling sedikit antara pelari-pelari ni. Jawapannya ialah D. Paling senang tanpa mengira. Okey, next question.
Okey. Encik Kamal bertolak ke kampungnya pada pukul 8 pagi. Dia memandu pada kelajuan 75 km per jam. Berapakah jarak yang dilaluinya jika dia tiba pada pukul 12 tengah hari? Okey, sekarang ni soalannya macam tricky sikit sebab kita kena cari masanya. Okey, macam biasa tulis dia punya formula. K sama dengan J per M. Okey, dia sudah tulis sini, dia sudah bagi kelajuan. Okey, kelajuannya ialah 75. Okey, berapakah jarak? Okey, jarak ni yang dia mau cari. Jaraknya, okey, tanda soal. Kalau masa pula, dia bagi sini ada dua masa, 8 pagi sampai 12 tengah hari. Dia minta jarak yang dilalui jika dia tiba pada 12 tengah hari. Okey, kita kena kira pula di sini. Kita gunakan jam. Sini pukul 12, sini pukul 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, kita kena kira berapa jam. 8, 9, 10, 11, 12. Kita kira. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia mengambil sebanyak 5 jam. Okey, 12 tengah hari tolak 8 pagi adalah 5 jam. Jadi masanya di sini kita sudah dapat 5 jam. Okey, kita sudah dapat info ni. Macam biasa kita masukkan dalam formula pula. Okey, formulanya K J per M. Okey. Kelajuan 75 sama dengan jaraknya dia cari. J pula di sini. Per masa. Masanya ialah 5 jam. Okey, kalau soalan begini, pengiraan begini kita cari jam, kita pindahkan 5 ni pergi ke sebelah. Okey. Bahagi pergi ke sebelah, dia akan jadi darab. Okey, jadi 75 kali 5 sama dengan J. Tapi teacher mau cantikkan lagi sikit persamaan ni. J ni teacher kasi pindah pula di sana. J 75 kali 5. Okey, jadi kiralah berapa jawapannya. Okey, di sini kita kira kali 5. Okey. 5 kali 5 jawapannya ialah 25. Okey, 5 kali 7 berapa jawapannya? Okey, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Okey. Okey, teacher pindahkan pula di sini ya. Okey. Teacher pindahkan di sini 25 tambah 35. Okey, 5 turun ke bawah. 5 tambah 2 berapa? 7. 3. Jawapannya ialah, jaraknya ialah 375. Okey, berapa dia punya unit di sini? km per jam. Okey, unitnya untuk jarak ialah km. Pastikan tulis unit. Jadi jawapannya ialah 37 kilometer. Okey, jadi itu saja untuk latihan kali ini. Jangan lupa jawab teacher punya latihan. Nanti apa-apa kalau ada apa-apa soalan tanya siap teacher. Okey? Okey. Thank you.